Sekejap untuk petang ni ingat nak tunjuk cara buat ayat dah. Cara buat ayat. Sebab nanti kalau dalam exam akan ada soalan untuk buat ayat. Tapi sekejap So, Ustaz nak prepare untuk kita punya vocab lah sekejap. Sikit lagi. Okay, semua Melayu, bagus. Double check Zat, double check. Dah baca. Aduh, pelik. Kena ada foreigner ni. Okay, sekejap. Ustaz tengah prepare sikit lagi. Okay, ni perkataan yang kita belajar lah. Kita belajar daripada minggu 1 sampai minggu 9 Minggu 9. So dalam ni kita ada, okay, sekejap Sebelum tu tengok dulu untuk bina ayat. Okay, untuk bina ayat senang je. Ni kalau minggu lepas antum belajar jumlah ismiyah betul tak? Al-jumlatul ismiyah. Betul Ustaz. Kan? Ni lah. Okay, so ni nak sentuh sikit lah. Okay, so kalau dalam Arab kita ada dua jenis ayat lah. Al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. So dari segi nama dia pun kita dah tahulah apa beza dia. Kalau jumlah ismiyah tu maknanya jumlah ni bermakna ayat bukan makna total ataupun total. So dia jumlah tu sentence ayat. Okay, ayat ismiyah tu maksud dia ayat tu bermula dengan isim lah. Okay, ayat tu bermula dengan isim. Contoh dalam ni dia bagi at-talibu nasyitun. So kita mulakan ayat tu dengan talib. At-talib ni isim lah. Dia ada alif lam dan dia berbaris depan. Okay. Apa sama at-talibu. So bila ayat tu bermula dengan isim, kita namakan ayat tu sebagai jumlah ismiyah. So kalau jumlah fi'liyah, bila ayat tu bermula dengan fi'il, contoh jalasa at-talibu, so ayat tu dikira sebagai jumlah fi'liyah. Tapi yang untuk hari ni kita just fokus untuk jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah. Yang fi'il ni belum belajar. Minggu ni belajar fi'il madhi, minggu depan belajar fi'il mudhari'. So kita tak sentuh dulu untuk jumlah fi'liyah, kita hanya sentuh pasal jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Okey, bila kita mulakan dengan isim, nama isim tu kita panggil sebagai mubtada' ataupun subjek lah. Subjek tu kita panggil dalam Arab sebagai mubtada' dan dia setiap subjek akan ada dia punya predikat, iaitu khabar. Khabar ni berita tentang mubtada' itu. Okay, cuma yang panjang sikitnya ialah khabar tu ataupun predikat tu dia ada 4 jenis. Satu jenis dia hanya satu perkataan sahaja, contohnya nasyitun. Pelajar itu rajin. So rajin tu dia dikira sebagai satu perkataan lah. Maksudnya dia bukan ayat. Yang kedua dan yang ketiga kita panggil sebagai jumlah khabar jumlah fi'liyah dan juga khabar jumlah ismiyah. Yang ni kita abaikan pada pening sikit. Khabar jumlah fi'liyah pun maknanya khabar itu selepas predikat itu akan ada fi'il. Yang ni pun kita tak belajar lagi, so kita abaikan dulu. So tinggal khabar mufrad, iaitu dia guna apa-apa perkataan. Perkataan tu dia biasanya dia akan bagi adjektif lah, adjektif macam biasa, ataupun dia bagi kata nama yang lain. Contohnya Ahmad talibun. Ahmad itu seorang pelajar. So ni pun dikira sebagai kata nama lah, noun. Kalau yang ni nasyid ni antum faham dia sebagai makna adjektif lah, sifat kepada talib. Pelajar itu rajin. So nasyitun dia akan jadi khabar kepada talib. Yang kedua, kita yang senang sikit ni dia ada dia ada subjek talib
Kemudian dia ada preposition Ni nama dia khabar syibhi jumlah. Ya, abaikan je nama, antum just faham dia ni sebagai preposition. Preposition ni yang antum belajar antum belajar ada minggu berapa tak? Antum belajarlah huruf jar. Ni huruf jar dan juga kita ada zaraf makan ataupun kata sendi untuk tempat. Ni yang antum belajar tak banyak pun sikit je. Contoh huruf jar yang kita ada iaitu kita ada min daripada, contohnya jitu minal masjid, saya datang dari masjid. Ila zahabtu ilal fasli, an atakallamu an hayati, ala al-qalamu ala al-maktab, fi at-talabah fi buyutihim bi aktubu bil qalami li hadza sawbuli. Yang ni yang satu ni dia guna fa'al, yang pun guna fa'al. So, ni pun guna fa'al. Ni memang guna fa'al lah. Ni contoh yang ni, contoh nombor 4 ni dia tak guna fa'al dia terus guna isim. Kata nama al-qalamu ala, terus dia guna huruf jar ala. Pen itu berada di atas meja. At-talabah ni pun kata nama terus Pelajar itu di rumah-rumah mereka. Aktubu ni memang kena ada ni lah, memang kena ada fa'al. Ini hadza saubu li, baju ini li untuk saya punya li. Ni pun sama contoh. So yang antum boleh tengok contoh yang ni nombor 4, 5 dan 7 Dia terus selepas kata nama itu dia terus guna preposition huruf jar. Nombor 3 ni memang tak boleh ubah dah, payah sikit. Nombor 1 dan 2 pun kita boleh tukar bertukar kepada khabar, subjek dan khabar. Contoh kita buat nombor 1, kita tukar kepada ana minal masjid. Senang je. Ana minal masjid. So ana tu dia akan jadi subjek. Ana subjek. So minal masjid, min ni dia akan jadi khabar. Khabar jenis yang kedua tadi, yang bawah ni, yang preposition Dan terus guna preposition, senang. Lagi satu ila, ni pun sama. Antum boleh tukar je. Zahab tu ni buang, terus guna anak, kata nama ataupun siapa-siapalah. Nak guna ana boleh, saya, ataupun nahnu boleh, nahnu ilal fasli, ataupun Adam ilal fasli, ataupun Luqman ilal fasli. Apa lagi? Idina ilal fasli. Mana tanpa kita guna fa'al tanpa guna fa'al wan ataupun kim. Terus guna. So ni contoh yang kita boleh guna jumlah ismiyah lah. Maknanya selepas subjek tu terus ada dia punya khabar tu daripada kata sendi, preposition. Ini contoh. Lepas tu selain huruf jar, kita boleh guna juga preposition of place yang tuan dah belajar pada minggu sebelum ni. Kita ada zaraf makan nama dia zaraf makan. Zaraf ni preposition makan tu tempat. Bukan makan minum tempat makan ni maksudnya tempat, place. Contoh kita ada fauqa tahta. Fauqa lawan dia tahta. Contohnya as-sahabu fauqal al-baiti. Awan itu berada di atas rumah. So as-sahabu ni dia akan jadi subjek. As-sahabu, al-kitu subjek. Ni pun boleh kita boleh buang. Tapi dah ni dia nak cerita pasal solat belakang so memang dia akan guna fa'il lah. So nombor 4 ni kita boleh tukar kepada contoh antum nak buat rumah itu berada di belakang. Al-baitu wara'a al-madrasah ataupun al-masjid. Ini contoh yang senang. Al-baitu subjek, terus wara' al-masjid. Subjek ada dan ada dia punya khabar. Wara' al-masjid, belakang masjid. At-talibu dakhil al-fasli, pelajar itu berada di dalam kelas. At-talibu kharij al-fasli, pelajar itu berada di luar kelas. Subjek. Yang ni as-sabki. Al-kitu tahtal kursi, kucing itu berada di bawah kerusi. Al-maktabah, library itu berada di depan kelas. Ini contoh. Kita boleh ubah lah yang ni. Terus guna subjek dan dia punya khabar, predikat. Lepas tu al-qa'atu subjek. Dewan itu berada di belah kanan library. Library itu berada di belah kiri dewan. Dia terbalik lah. Yamshi yamshi ni dia guna fa'il lah. Yamshil kitu, kucing itu berjalan haula sekitar meja. Yakiful kitu, kucing itu berdiri di antara kerusi dan meja. Ini contohlah. Ini dia contoh dia guna fa'il. Tu boleh perhatikan contoh yang atas ni lah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sampai 9 10 ni dia ada guna fa'il.
So 1 hingga 8 ni kita boleh tengok ni lah. Dia sama dengan contoh khabar yang kedua tadi. Yang ni. Mubtada dan preposition. Kata nama tambah preposition. Ni kata nama mubtada at-talib ilal jami'ah ni. Kita panggil khabar syibhi ataupun preposition dan isim selepasnya. So untuk hari ni Ustaz nak antum buat latihan ni lah. Contoh simpan ayat macam ni je. Antum tak perlu fikir kata kerja apa, tak payah. Yang kata kerja tu abaikan, antum buat je apa-apa jumlah menggunakan 2 perkataan sahaja. At-talibu nasyitun dan 3 perkataan lah yang ni. Kita ada 3 lah sebab selepas huruf ja ataupun zaraf akan ada apalah selepas tu lah. Pelajar itu ke mana? Kena ada benda yang ketiga lah. Macam tu. So sama ada antum buat 2 perkataan ataupun 3 perkataan. So sebab tu Ustaz dah list down lah perkataan yang kita belajar dalam kita punya textbook. So daripada semua perkataan tu Ustaz keluarkan, Ustaz bahagikan kepada yang pertama kita ada kata nama lah. Okay, kita ada kata nama tapi Ustaz pecahkan kepada manusia, al-insan ataupun an-nas. Ini ahli family, ini ahli keluarga. Contohnya kita ada abun, bapa, ibu, abang, kakak, atuk, nenek, pakcik. Atuk dan nenek ni pakcik belah mak, makcik belah, pakcik dan makcik belah ayah ni pakcik dengan makcik belah mak. Okay, lepas tu ada talib ni student, teacher semualah. Ni kita belajar semua. Tabib, doktor, falah, petani. Petani, ni sama petani dan petani. Petani dan petani. Rabbatul bait, housewife. Tajir ni businessman, muazzaf officer, mumaridun nurse, tabakhun chef, nadilun waiter ataupun nadilatun waiter perempuan. Waitressan. Amil worker, zabun customer, zabunah customer perempuan, sayyid, sayyidah, professor and madam. Ni husband and wife, ni driver. Lepas tu hayawan, ada 2 je pun tak perasan. Al-hayawan. Binatang lah. Al-asfur ataupun al-kittu. Lepas tu ada makanan al-makulat wal masyrubat. Sikit ni yang pertama makanan at-ta'am, makanan in Arabic at-ta'am awil makul. At-ta'am jam'uhu al-at'imah, al-makul jam'uhu al-makulat. So min amsila al-makulat al-mawjudah wa aruzun nasi sya'riyah mi. Ni apa-apa mi lah, mihun, mi goreng, Maggi semua sya'riyah. Sebab dia sya'riyah ni daripada perkataan rambut, sya'rul rambut. So apa yang berbentuk macam rambut dikira sebagai sya'riyah lah yang mi tu. Ni makrunah ni pasta lah kot makrunah. Khubzun, roti, pizza, pizza, shawarma dajaj ni shawarma ayam. Ni beef stick, ini kebab, ini kek. Lepas tu kita ada biskawit. Biskawit tu biskut. Curbah, sup, asidah ni nama makan Arab pun. Asidah ni ayam, ikan. Daging, buah, strawberry, apple, watermelon, pisang, sayur, cili, salad, sos, murabba ni jam. Dawat ni obat, dalam makanan lah, nak masuk dalam makulat. Obat, dawat ni obat, milhun, garam, sukar, sugar. Ini minuman, air, jus orange, jus lemon, jus tembikar, teh, kopi, Nescafe, susu, madu, es krim. Ni dalam minuman minal masyrubat. Okay, lepas tu al-asyak ni benda lah. Benda ni macam benda lain. Contohnya jam, whiteboard ataupun blackboard ni. Mimhatun, mimsahatun. Ni duster duster. Lauhatun, board ataupun papan, meja, kerusi, beg, buku latihan. Ini jaridah safian ni newspaper, akhbar. Ini majalah, magazine. Ini komputer, pen, pensel, kertas, pemadam, pembaris, stapler. Ini sharpener, gunting, pisau, pencil case, dustbin, shelf, lamp, lampu, lepas tu dinding. Bola, sunduk ni peti atau apa peti ni, peti bukan peti ais peti kotak yang letak barang apa-apa peti lah. Tilfas, TV, kanabah, arika, sofa, tawilah, meja panjang ataupun meja makan. Wisadah ni apa wisadah? Alah kaki ke wisadah? Wisadah sarik, katil, khizanah, almari. Furnun, ini oven, salaja, peti ais, sabun, shampoo, shampoo, nafizah, tingkap, sita, langsir, komis, baju, pakaian. Ini saya tak ingat. Sajadah, ini sejadah, meja, radio, lampu, kipas, tong sampah, rak. Kira ada 2 kali.
Miknasa penyapu pintu cawan. Almari. Almari pun ada dua. Dah ada khizanah. Dah ada khizanah buang. Berulang. Ghasala washing machine, mikwatun, iron, mindil, kain. Ini benda lah yang kita belajar. Ingat. Lepas tu al-amakin tempat, contohnya kelas, rumah, masjid, bandar, kampung, sekolah, universiti, pasar, kilang, hospital, klinik, bilik, ni gedung pun gedung ataupun store. Makmal, mukhtabar, bilik. Ni sama. Bilik dah ada dia. Ghurfa. Tak ghurfa buat. Ni ghurfa dengan hujrah sama mana. Lepas tu kita ada ghurfatul qiraah, ruang membaca, ruang makan ataupun dining hall. Ghurfatul salat, ruang solat, ni ruang tamu, bilik tidur, dapur, bilik air. Okay, lepas tu sifat, ni sifat. Sifat jadid, baru, qadim, lama, panjang, pendek, bersih, kotor, kecil, besar, cantik. Cantik, lawan dia tak, dia ada lawan dia tapi dia tak ada buku, so kita tak payah ni lah. Sa'id, gembira, lawan dia hazin tapi dalam buku tak sure dia tak. Qarib, dekat, ba'id, jauh, nasyid, aktif, jahiz ataupun mu'ad, ready ataupun dah disediakan. Mubakir, awal, mashwi, panggang, makli, goreng, muhammas, ni bakar, musallaj, ais, ada ais lah, ada salji. Barik ni sejuk sama. Tak barik ni dia boleh jadi sama ataupun dia jadi sejuk sikit macam yang kita letak dalam bahagian chiller dan peti tu letak bahagian chiller so dia taklah sesejuk dalam freezer. Barik. Sakhin, har, panas, dafiq, suam, laziz, lazat, syahiyun sama. Syahiyun dengan laziz sama makna. Kalau syahiyun ni maksud dia tasteful lah. Laziz ni delicious. Hulwun, manis, hamid, ini, masam, malih, masin, mur, pahit, mahir, pakar. Mahir lah, mahir. Taziz, masak, fasid, buruk, kasih, banyak. Kalau sedikit, murah, mahal. Kini saya lapar, dapat ana jawaan lapar, syabaan, kenyang, atasyan dahaga, tak balati, naksan, ngantuk. Pasal ada warna akhdar, hijau, khadrak, hijau perempuan, hitam laki, hitam perempuan, putih laki, putih perempuan, biru laki, biru perempuan, kuning laki, kuning perempuan, merah laki, merah perempuan. So ini dia sifat. Ini sifat, kita ada sifat. Okay, lepas tu kita ada tempat. Okay. So macam mana nak buat? Okay, antum tengok balik tadi lah. Kita punya ayat, struktur ayat. Okay, yang pertama nak buat ayat. Okay, ni abaikan. Nak buat ayat pertama kita kena ada mubtada', subjek. Subjek tu biasanya kita boleh letak manusia. Manusia tu at-talibu ataupun apa. Benda pun boleh. Contoh manusia, antum tengok dalam ni kita ada al-insan ataupun an-nas. Okay, antum pilihlah apa-apa. Contohnya at-talibu ke al-muallimu, as-sadiq. Okey, subjek dia kena ada alif lam. Dia punya peraturan dia kena ada alif lam. So kalau dalam ni antum nampak dia tanwin, so antum kena letak baris, kena letak alif lam lah. So nak buat ayat nanti, pilih apa-apa perkataan, kemudian kena letak dia punya alif lam dan buang tanwin. Contohnya talibun, dia akan jadi at-talibu. Muallimun akan jadi al-muallimu ataupun at-talibatu, al-muallimatu. Kalau dia jadi subjek. Contoh, saya ambil manusia satu, kemudian kita buatlah apa pun, contohnya manusia. Untuk yang contohnya ni, kita ambil at-talibu. Dia akan jadi hilang satu baris. At-talibu. Lepas tu nak buat dia punya khabar, antum ambil dia punya sifat. Nak buat sifat pun boleh. Sifat yang pergi tak ada sifat tadi tu. Kita ni al-asyad pun tak ada sifat. Al-amakin, sifat ni. Letak dah at-talib baru. Budak itu, pelajar tu pelajar baru boleh ambil. Letak jadidun. Ataupun qadimun. At-talibu qadimu. Pelajar tu lama. Lepas tu pelajar itu tinggi, tawilun ataupun qasir pendek. Pelajar itu apa lagi? Saghir, kecil ataupun besar. Pelajar itu besar. Pelajar itu jamil, cantik ataupun lawa. Pelajar itu sa'id boleh. Boleh belaka. Sa'id boleh, ternasyid aktif, apa yang sesuai. Masyid taklah, ni panggang, tak kena pelajar panggang kan. Kalau nak panggang pelajar tak boleh. So ambil lah apa yang sesuai. So kita ambil contoh, ambil yang jadid. Pelajar itu baru. So at-talibu jadidun. Dah lengkap satu ayat, settle. Ni contoh kita ambil daripada al-insan dengan sifat. Okay, sekarang kita nak ambil contoh daripada isim dan isim. Kata nama ataupun manusia dan manusia. Contoh. Kita ambil
Dalam ni manusia manusia. Contoh dia bagi ahli keluarga, contohnya al-abu. Contoh pasal ayah nak cerita pasal ayah. So antum buat al-abu bapa. Bapa itu ataupun antum buat atau nak bapa itu nak cerita pasal ayah saya pun boleh. Dia akan jadi abi. Ini kita punya subjek. Kita punya subjek. So ni isim lah kita ambil daripada manusia. Kemudian kita ambil juga daripada manusia sebagai khabar ataupun predikat nak cerita ayah saya itu seorang guru. So ambil muallimun. Okay, bila nak jadikan khabar tu dia akan jadi tanwin. So jangan tambah alif lam lah, antum terus tulis muallimun. So kalau ibu samalah. Ibu tulis al-ummu, kemudian dia punya khabar itu pastikan dia muannas lah, iaitu muallimatun. Ini contoh ambil manusia dengan manusia. Contoh lagi. Okay, kalau nak jadikan sifat itu binatang boleh. Nak jadikan binatang sebagai subjek pun boleh. Antum buat al-kitu, tambah alif lam, al-kitu. Kemudian nak cakap kucing itu, tengok apa sifat yang ada. Sifat apa yang ada dalam ni. Al-kitu, kalau nak tak manusia tak boleh lah. Manusia kucing apa manusia tak boleh. So pergi kucing. Terus kepada sifat. Sifat apa kucing ada. Sifat apa yang boleh. Mungkin boleh buat sawir. Kucing itu kecil ataupun besar. Kucing itu jamil, cantik. Kucing itu apa lagi, nazifun, bersih. Contohlah. Ataupun kucing itu jadid baru. Baru beli contoh. Kalau makli tak boleh lah. Makli goreng, masywi panggang tak boleh. Sakhin panas pun tak boleh. Laziz lazat tak boleh. So pilih yang sesuai lah. Apa lagi? Ataupun kucing itu aswad, kucing itu warna hitam, ataupun kucing ataupun al-kitu akhdar, al-kitu abyad pun boleh. So kita ambil contoh binatang dan warna ataupun warna lah, aswadu, kucing itu berwarna hitam. Ini contoh. Contoh antum ambil daripada kata nama binatang dan juga sifat. Okay, selain manusia, selain binatang sebagai subjek, antum boleh juga jadikan benda. Contohnya benda yang kita ada dalam ni ialah ambillah apa-apa. Contohnya as-sa'atu, jam. Jam itulah jam dinding apa, jam tangan ke. Okay, ambil as-sa'ah, ambil sa'ah, letak dia sebagai subjek. Bila subjek dia akan ada alif lam lah. Tambah alif lam jadi as-sa'atu, baris depan, baris satu. Nak cakap apa pasal sa'ah, tengok sifat. Mana sifat tadi? Tengok sifat apa yang ada. Boleh buat. Jadi boleh, qadim boleh. As-sa'atu jadi datun. Kena ambil mu'annas dah sebab sa'ah tu ada tak marbutah. Ataupun as-sa'atu qadimah. Apa lagi? Jam itu saghiratun, kecil. As-sa'atu kabiratun, besar. As-sa'atu jamilah. Boleh. Sa'idah tak sesuai lah. Sa'idah. Nasyidah tak sesuai. Apa lagi? So, boleh pilih apa yang sesuai. Satu buat benda dengan sifat. As-sa'atu kabiratun, jam itu besar contohnya. Kabiratun, jangan buat kabirun sebab kabirun tu muzakkar, as-sa'atu muannas, so kena pilih yang muannas ni. As-sa'atu kabiratun. Okay, ni contoh antum ambil benda. Subjek lah, fokus pada subjek. Contoh lain antum ambil dia punya apa nama? Tempat tempat. Contoh bagi cari al-amakin, tempat. Contoh ambil al-masjid. Nak cerita pasal masjid. Ambil masjid, tambah alif lam. Tambah alif lam jadi al-masjidu. Al-masjidu, cari satu sifat yang sesuai. Masjid apa? Masjid besar ke ikutlah. Masjid kecil ke, masjid warna putih, warna merah. Boleh belaka. Contoh kita buat al-masjidu jamilun. Masjid itu cantik ataupun lawa. So tulis jamilun. Al-masjidu jamilun. Okay, ini contoh subjek daripada tempat lah. Ni contoh, ni subjek manusia. Lepas tu ni binatang, subjek binatang. Ni subjek benda, lepas tu ni subjek tempat. Lepas tu sifat ataupun khabar, predikat. Kebanyakannya kita guna sifat lah. Contohnya jadi dan sifat, aswad sifat, kabil sifat, jami pun sifat. Kecuali mu'alim ni kita ambil daripada kata nama manusia. Guru pun boleh. Ini contoh yang antum boleh buat lah, senang. 1, 2, hanya ada 2 perkataan sahaja. 1, 2 dah dikira sebagai satu jumlah mufidah ayat yang lengkap. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah antum dah buat 5 ayat hanya menggunakan 10 perkataan sahaja. Senang kan? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, antum guna preposition. So
Kalau preposition ni biasanya kita akan cari apa-apa subjek lah. Cukuplah at-talib ke al-abu, al-kitu, as-sa'a, al-masjid. Boleh ambil mana-mana. Kemudian cari kita punya preposition yang sesuai lah. Antum boleh pilih nak ambil huruf jar ataupun nak buat zaraf. Selepas huruf jar ataupun zaraf akan adalah benda. Biasanya dia selepas tu sama ada tempat ataupun benda. Contohnya dari masjid, ni ke tempat. Ke kelas tempat. An hayati ni benda lah, bercerita tentang hidup saja. Hidup saja jadi benda. Maktab boleh kata benda ataupun tempat lah, di atas meja. Ni pun tempat, ini benda. Banyak tempat dengan benda lah. Ini pun sama, al-bait rumah, tempat. Ini benda, ini kelas, tempat. Ni orang pun boleh lah belakang imam. Al-fasli, tempat. So kebanyakannya dia guna tempat ataupun benda. So samalah. Nak buat contoh yang kedua, cari dulu, kita ambil dulu kita punya subjek. Contohnya at-talibu. Kita ulang balik je subjek kita dah pilih tadi. Contoh ambil at-talibu. At-talibu, okay. Letak huruf jar apa? Okay. Bagi satu huruf jar yang tu nak. Min ke, ila ke? Fi Fi apa? Kat mana? Al-fasli. Fil fasli. Dah siap. Pelajar itu berada di dalam kelas. Okay. Kita ambil al-abu pula. Al-abu. Al-abu. Apa? Letak huruf jar ataupun zaraf. Fi al-masjidi. Fi al-masjid, boleh. Fi al-masjid. Lagi ambil kucing pula. Al-kitu. Al-kitu. Tukar pula, jangan guna fidah, guna lain pula. Huruf jar lain ataupun zaraf. Tahta. Di bawah. Kursiun. Ingat yang tadi tak apa. Tahta kursi, tahta kursi. Okay, contoh masjid pula, masjid. Al-masjidu. Amama baiti. Amamal baiti, masjid itu berada di depan rumah. Siap. Dah siap. Okay, so kalau antum perasan, contoh apa khabar yang jadi yang kedua ni, yang preposition ni, selepas huruf jar ataupun zaraf tu, isim tu dah akan jadi baris bawah, al-fasli, al-masjidi, al-kursiyi, al-baiti. Ni antara kesan dia lah. Kalau subjek semuanya baris depan, baris depan dan dia ada alif lam. Kalau subjek yang mana dia punya khabar, dia khabar mufrad ataupun sifat, kata nama lain, maksudnya dia akan jadi tanwin lah. Jadidun, muallimun, kabiratun, jamilun. Semuanya baris depan dan tanwin. Manakala subjek samalah dia baris depan tapi baris satu lah. At-talibu, al-abu, al-kitu, as-sa'atu, al-masjidu dan dia ada alif lam. Al-talibu, al-abu, al-kitu, as-sa'atu, al-masjid. Senang kan? Okay, so tugas antum hari ni, setiap student kena buat 10 ayat. Buat 10 ayat. Buat 10 ayat. Ayat simple macam ni. Nanti Ustaz hantar yang senarai ni, antum boleh pilih lah. Okay, antum buatlah 10 ayat. 5 ayat antum ikut pattern yang pertama, yang mana kita guna sifat tadi, yang ni lah, contoh pertama mubtada dan juga khabar mufrad ataupun kata subjek dan juga apa-apa sifat lah ataupun kata nama. Yang kedua antum buat 5 ayat untuk ni. Contoh yang kedua, subjek dan guna 5 preposition yang sesuai. So nanti antum buat sebagai homework lah, antum buat sendiri, nanti apa? Kelas kita ramai kan, 30 orang kalau letak kat WhatsApp. Nanti okey ke kalau antum submit dekat WhatsApp group ataupun, sebab Ustaz pun tak sempat nak check semua tak apalah, antum buat je. Nanti siapa rajin hantar dekat WhatsApp group. Tapi tak wajib lah kan, kalau wajib semua nanti penuh ni group. Ikutlah. Antum nak semua hantar boleh, tapi at least adalah hantar paling kurang 10 orang ataupun 5 orang ke, nanti kita share sama-sama. Antum cuba buat dulu. Antum buat ni untuk antum lah, bukan untuk Ustaz Kalau antum tak buat, antum tak tahulah macam mana. Antum tak experience benda tu. Okay, buat atas kertas je boleh, atau antum nak snap boleh, ataupun nak type terus dalam
phone boleh letak kat group ataupun nak ikutlah macam apa-apa cara ataupun nak type dalam Microsoft Word lepas tu nak hantar file Word tu dalam WhatsApp pun boleh ikutlah mana-mana. So setakat ni tu je lah kot Ada soalan? Ustaz, sekali lagi Ustaz, berapa ayat? Sekali? Sekali apa? Tak berapa ayat semua. 10 ayat. Setiap student 10 ayat. 5 ayat kita hantar ikut yang pattern yang pertama ni. Yang kedua ikut pattern yang kedua. Nanti Ustaz hantar balik lah semua ni. Nanti Anton boleh tengok balik Bagi yang ni. Ini contoh ayat. Lepas tu kita ada ni huruf jar dan ada zaraf untuk jenis yang kedua. Yang 5 ayat yang kedua. 5 ayat yang pertama Antum ikut yang ni dah. Ambil daripada list ni Antum ambil khabar dia daripada sifat ni bawah sekadimnya. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Boleh Ustaz. Boleh Okay, so nanti lepas ni Ustaz akan hantar yang tadi tu dalam WhatsApp group ke ataupun Telegram dalam Google Classroom tu Antum buat lah. Ni kira sunat muakkad lah, tak wajib siapa rajin boleh buat. Okay, setakat ni tak ada rekod naktafi bihazal qadri siapa ni? Okay, naktafi bihazal qadri naktatim bikra atas kafarah wa suratil asri. Ustaz, Ya? yang Ustaz kata saya present hari ni tu bila? Oh, ada letak present ke? Yang semalam tak masuk kelas. Aiman Aiman Nabil. dengan Aiman Nabil. Aiman Nabil dengan Aiman Farizal. Aiman Farizal. Sekejap, kenapa ada student lain? Ada Hizal Hakim, ada Rilmi, Wafi Effendi. Sudah dah kena eject. Transfer. Ya? जय जवान जय किसान। Okay, kita tutup kelas kita dengan Dah boleh start. Dah masuk Zat, dah masuk. Macam gaduh betul lah. जय जवान जय किसान। Allah sayang. Nak haram. Ya. Terus saya. Boleh. वंदे मातरम। Matram ya. Matram. Bodoh. Mak lah kau. Oi, apa FYP tak elok mat. Aduh. Oi, apa Cik barang lain lah. Dumak kan. Yalah, aku dengan ni tu lah. Tukar lain. FYP apa ni mat? Apa ni? Elok sikit bangat. Ni Lono ah. Apalah kau tengok ni tu. मैं तो डर गई। Baiklah. Pari. Piari.